إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما، ولما قسى قلبي وضاقت مذاهبي، جعلت الرجاء مني لعفوك سلما، فما زلت ذا عفو عن الذنب لم تزل، تجود وتعفو منة وتكرما. ألست الذي غذيتني وهديتني، ولا زلت منانا علي ومنعما، عسى من له الإحسان يغفر زلتي، ويستور أوزاري وما قد تقدما، فإن تعف عني تعف عن متمرد، ظلوم غشوم لا يزايل ماثما، وإن تنتقم مني فلست بآيس، ولو أدخلوا نفسي بجرم جهنما. إليك إله الخلق أرفع رغبتي، وإن كنت يا ذا المن والجود مجرما. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Alhamdulillah, pertamanya dan selama-lamanya sama-sama kita rafakkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam yang penuh kebaikan ini, kita dapat sama-sama berkumpul dalam satu majlis ilmu. Seperti biasa, setiap minggu yang keempat setiap bulan, hari Rabu jam 9 malam kita akan mengadakan satu slot diberi nama Borak Parenting,
di mana kita akan jemput panel-panel yang kita pilih untuk membincangkan sekitar isu-isu parenting berkaitan tentang isu semasa, tentang psikologi dan seumpamanya, dan pada malam ini kita bertuah dapat bersama-sama dengan Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairul Anwar, guru saya, nakib saya juga, dan juga kita akan membicarakan tajuk pada malam ini yang sangat dekat dengan isu semasa mutakhir ini, iaitu tentang toleransi tanpa kompromi, pendidikan era pandemik. Jadi apa khabar doktor, sihat? Alhamdulillah sihat. Ustaz Khairul Amri macam mana? Okey Okey, baju sama. Alhamdulillah. Baju sama, nama pun hampir sama, Khairul Amri, Khairul Anwar. Jadi konsep kami program Borak Parenting doktor, santai je. Okay. Biasanya kita akan berikan ruang kepada penceramah panel kita 10 minit pertama untuk mukadimah tentang tajuk, dan kita sangat mengalu-alukan pada ibu ayah sekiranya ingin bertanya tentang tajuk pada malam ini, tentang hala tuju dasar pendidikan negara kita yang dikatakan semakin sirna, semakin pudar, semakin tidak tahu apakah hala tuju, adakah benar. So malam ni lah slotnya dan orang yang layak untuk membicarakan tentang topik pada malam ini. Dan nanti doktor, saya akan mencelah ataupun saya meraihkan soalan penonton. Kita akan pop up ke skrin. Nanti kita akan, maksud kata kita akan saling mencelah untuk menanyakan soalan pada doktor. Dan secara santai insya-Allah. Okey. Jadi pada ibu ayah sekalian, ahlan wa sahlan, selamat datang ke program Borak Parenting. Saya sangat menggalakkan pada ibu ayah jemput anak-anak kita sekali. Kan dulu depan TV, depan handset masing-masing, kita ajak anak-anak kita, pasangan kita semua, dan tolong bantu share. Share, kita invite, kita tag kawan-kawan, ahli keluarga, sahabat-sahabat kita yang lain untuk mendengar tentang topik pada malam ini, pendidikan era pandemik, dengan subtopiknya toleransi tanpa kompromi. Jadi Al-Fadhil doktor, sebagai mukadimah, apa yang suka doktor kongsikan tentang tajuk kita pada malam ini sebagai pembuka bicara untuk tajuk kita pada malam ini, insya-Allah. Falyatafaddal mashkurah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Yang dihormati juga dikasihi sahabat saya Fadhil Ustaz Khairul Amri selaku pengarah urusan Sekolah Syakirin, semualah yang sedang mengikuti bicara santai pada malam ini dengan tajuk yang mungkin agak sedikit kalau orang yang mengikuti pendidikan zaman era pandemik ini mungkin dia tertanya-tanyalah apa sebenarnya di sebalik tajuk yang terpapar ini, toleransi tanpa kompromi. Saya dalam bidang pendidikan dah hampir lebih kurang lebih 20 tahun di peringkat sekolah juga di peringkat institut pendidikan guru, mengikuti juga perkembangan berkaitan dengan pendidikan di peringkat negara kita, dan insya-Allah mungkin sedikit sebanyak saya nak berkongsilah berkaitan dengan tajuk yang kita letak ini, iaitu pendidikan era pandemik. Ini merujuk kepada situasi kita hari ini lah Ustaz. Mungkin macam Ustaz sendiri pun sebut di awal program kita, hala tuju pendidikan kita ni nak ke mana sebenarnya. Baik, apa yang saya nak maksudkan di sebalik tajuk yang diletakkan pada malam ini adalah untuk kita memahami beberapa perkara yang sangat penting berkaitan dengan pendidikan. Ada yang kita perlu bertoleransi dengan perkara tersebut dan ada yang kita tidak boleh kompromi dengan perkara tersebut. Dan apa juga situasi yang kita alami pada waktu ini, pastinya pendidikan anak-anak itu adalah sesuatu yang kita tidak boleh kompromi. Pembelajaran mesti berlaku dalam apa keadaan sekalipun. Itu yang saya maksudkan dengan kompromi itu. Kita tidak ada kompromi. Kalau kita lihat dari sudut prinsip pendidikan itu sendiri pun,
tidak ada murid yang tercicir dalam apa keadaan sekalipun. Sebutlah keadaan situasi bagaimana sekalipun, walaupun secara realitinya Ustaz, kita pernah mendengar bagaimana ada pelajar yang tidak mengikuti pembelajaran ini setahun semenjak daripada tahun lepas. Ada betul. Ada berlaku di tempat-tempat yang mungkin bukan di tempat yang bandar, dia agak pedalaman yang langsung dia tidak mengikuti pembelajaran setahun. Yang ini yang kita kata tidak ada kompromi sebenarnya. Dan dalam pembelajaran itu juga sesuatu yang tidak boleh kita kompromi adalah asas pembelajaran itu mesti dipenuhi. Maksudnya asas pembelajaran itu maksudnya kandungan pembelajaran. Betul pembelajaran berlaku, pada masa yang sama bagaimana kita nak deliver isi kandungan itu dengan kepelbagaian caranya, bukan sekadar suka-suka, tapi ada sesuatu yang kita nak sampaikan menggunakan kaedah tertentu. Kemudian berlakunya juga pada masa yang sama pentaksiran, penilaian. Ini kita panggil tiada kompromi. Begitu juga masalah kita kata sosio-emosi pelajar tadi. Kesihatan dia, motivasi dia perlu diambil kira. Jadi ini perkara-perkara yang tiada kompromi dalam pendidikan, dalam pembelajaran. Sebutlah situasi apa sekalipun. Pada masa yang sama, kita perlu bertoleransi, bersikap terbuka. Terbuka bagaimana? Kita tahu pandemik ini ataupun secara khususnya PKP ini berlaku secara agak mengejut. Kalau kita undur ke belakang, Ustaz, ini mungkin ada ibu bapa yang mendengar, guru-guru yang mendengar, anak-anak yang mendengar. Bermula pada 18 Mac. Kalau tak salah ketika itu guru sedang bercuti. Tiba-tiba saja PKP dan selepas itu pelajar tidak ke sekolah. Dan sampai arahan ketetapan maknanya guru tetap perlu teruskan pembelajaran itu dengan cara apa cara sekalipun, tetapi dengan tidak secara bersemuka. Maka ketika itu ramai yang terkapai-kapai mencari medium apa yang nak guna. Ada yang guna secara WhatsApp saja. Waktu tu guru sendiri tidak didedahkan. Dan kalau kita tengok pun dalam persiapan untuk menjadi guru ataupun di peringkat universiti ke peringkat IPG ke, dia tidak ada subjek khusus untuk pendidikan era pandemik ni, tidak ada. Atau pedagogi era krisis, tidak ada. Yang kita ajar pedagogi biasa. Tiba-tiba berlaku krisis begitu. Dia sangat mengejut. Jadi guru-guru ni bila terima dan ada yang sukar menerima dan menyebabkan di situ berlaku sedikit kita lihat pengubahsuaian, kita panggil pendekatan yang berbeza digunakan. Dan pada masa yang sama kejutan pada ibu bapa. Kejutan pada ibu bapa yang tidak bersedia untuk pembelajaran secara dalam talian. Tidak bersedia di sudut kita akan panggil gadget atau peranti, tidak bersedia di sudut-sudut yang lain lah, masa dan sebagainya, menyebabkan akhirnya terdapat kita panggil miscommunication di situ antara guru yang nak menyampaikan pelajaran dan ibu bapa yang menguruskan anak-anak untuk belajar, menyebabkan ketika itu kita lihat sedikit longgar dalam penyampaian ilmu. Tetapi kita harus bertoleransi dengan perkara ini sebab ia perkara baru. Bersikap terbuka, bersikap berlapang dada, sebab kita tahu isu yang berlaku ini adalah isu global, bukan tempat kita, malah negara yang lain menghadapi situasi yang sama. Dan kalau kita lihat negara yang kurang kita panggil lah terkesan sangat dengan kita panggil lockdown ini atau COVID ini adalah negara yang memang sistem pendidikan dia, pertama, kelas mereka bilangannya sedikit. Kemudian mereka sendiri telah mempraktikkan pembelajaran secara dalam talian ataupun secara hybrid, makna secara bersemuka dan secara dalam talian. Jadi, dan mereka juga ada kawasan autonomi, makna sekolah tu boleh ada kuasa penuh untuk melaksanakan,
mempelbagaikan cara atau melaksanakan kaedah penyampaian, melaksanakan kaedah pentaksiran. Negara yang sebegitu yang sebenarnya mereka kita panggil terkesan tetapi kurang terkesan sebagaimana kita yang sebenarnya memang tidak bersedia sebenarnya dengan situasi itu. Jadi sebab itulah pertama sekali bila kita nak bincang soal pendidikan di zaman krisis ini, zaman wabak ini, maka kita kena berlapang dada yang itu. Kita walaupun ada orang kata dah setahun ni daripada Mac sampai ke Mei, takkan tidak ada satu. Kita kena ingat setahun itu dia sekejap PKP, sekejap tidak. Lepas tu PKP balik, kemudian tidak. Jadi dia bukanlah berterusan. Guru ni dikejutkan. Okey, PKP, kemudian ke sekolah, kembali normal. Ubah jadual, ubah pendekatan. Kemudian tuk-tuk naik balik dia punya statistik yang COVID ini. Maka kembali PKP. Lepas tu begitulah seterusnya menyebabkan kita lihat kita panggil walaupun kata setahun tapi dia bukan full setahun pengalaman kita dalam menguruskan pembelajaran secara dalam talian. Jadi ibu bapa sendiri pun sebenarnya di samping guru-guru kena ada keterbukaan dalam perkara ini. Keterbukaan untuk kita menerima satu normal baharu dalam pendidikan, untuk menerima pendekatan yang ada dan termampu dalam situasi ini, dan juga kita perlu menerima hakikat cabaran yang sangat banyak. Ini kita kata bertoleransi, keterbukaan, berlapang dada, tetapi pada masa yang sama kita tidak boleh bertolak ansur. Kompromi dengan pendidikan mesti berlaku, pembelajaran mesti berlaku, dan pada masa yang sama kita juga tidak kompromi dengan kualiti dan keberkesanan pembelajaran. Dalam arti kata yang lain, biarpun pelbagai kaedah yang digunakan, tetapi kita perlu mengambil berat soal kualitinya. Bukan sekadar kita deliver pembelajaran ilmu itu, tetapi kualitinya, keberkesanannya juga perlu diambil kira. Jadi itu yang cuba saya nak bawa dalam perbincangan kali inilah, walaupun agak nampak berat, tetapi sebenarnya lebih kepada nak membuka perbincangan kita lah. Saya yakin di pihak ibu bapa, sebab saya sendiri adalah seorang bapa kepada 4 anak, 2 yang dah lepas SPM dengan di peringkat Institut Pengajian lepasan ijazah tu, dan 4 yang sedang online di rumah. Jadi bayangkan bila mana start kelas ini, dengan saya sendiri pun online juga dengan student saya. Ngajar. Ya, isteri saya pun online juga dengan student dia. Anak juga nak online waktu tu. Gadget, komputer memang sangat mencabar. Jadi akan ada yang kita panggil, akan ada yang bertolak ansur lah di situ. Istilah bertolak ansur ni istilah korbankan sikit lah. Yang terpaksa sekadar guna telefon mungkin. Yang adik-adik ni kena pakai yang lebih besar. Sebab kalau gadget, kalau telefon dia tak boleh fokus. Kecil sangat. Jadi yang abang-abang ni ambil yang telefon yang kecil-kecil sajalah. Yang adik ni pakai laptop. Jadi itu Ustaz, realiti yang sedang berlaku. Okey, baik. So jelaslah tadi doktor ada sebut pasal berulang kali tentang toleransi. Itu lebih kepada isu culture shock yang sedang menimpa dekat negara kita kan, yang mengakibatkan orang komplain, orang macam petikai dengan institusi pendidikan, Kementerian Pendidikan Malaysia sendiri, dan juga maksud di sini tanpa kompromi tu tentang perlunya diteruskan ilmu tu. Jangan kerana pandemik stop belajar gitu doktor. Cuba doktor, boleh tak doktor framing kan ataupun bagi satu gambaran secara big picture, sebenarnya kita ada disebut dengan apa, falsafah pendidikan negara ataupun kebangsaan. Saya yakin mungkin mak ayah dia tak tahu apa sebenarnya yang nak dicorak. Tambahan pula sekarang doktor, cuba doktor respon juga tentang isu kredit AU dah semakin kurang, 1 hari 2 jam saja online sebagai contoh kan. Kemudian pembelajaran secara secara online yang dari sudut keberkesanan dia, subjek makin kurang, syllabus makin tak boleh kita nak catch up.
UPSR makin dah tak ada. So sebenarnya apa yang ingin dicorakkan anak-anak ni yang dikatakan sebagai generasi akan datang, Doktor? Boleh Doktor jelaskan tentang falsafah pendidikan kebangsaan negara dan juga apa senario semasa yang ingin dicorakkan oleh negara kita? Baik, terima kasih Ustaz. Satu persoalan yang sebenarnya panjang untuk kita nak huraikan, tapi saya cuba untuk fokuskan kepada yang utamanya. Dan kita tahu falsafah pendidikan kebangsaan ni dah lama, dan seingat saya patutnya lah kita semua ni dah melalui falsafah pendidikan kebangsaan itu. Dan itulah hala tuju pendidikan negara sebenarnya yang tidak berubah. Tidak berubah. Walaupun apa keadaannya sekalipun, itulah dia memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh. Sama ada sudut emosinya, jasmaninya, rohaninya, intelektualnya. Itulah yang kita nak bawa dalam pendidikan. Membangunkan potensi manusia. Memanusiakan manusia. Dan kurikulum itu digubal adalah untuk nak merealisasikan falsafah pendidikan kebangsaan. Kita kata FPK ni dia panggil punca kuasa lah. Daripada situ maka datanglah kurikulum, sama ada di peringkat rendah, menengah ataupun di peringkat IPT. Maka ia akan merujuk kepada falsafah pendidikan kebangsaan. Tetap membangunkan potensi manusia itu, akhirnya dia menjadi seorang manusia yang sejahtera. Manusia yang beri kebaikan kepada orang, memberikan kebaikan kepada diri dia, kebaikan kepada orang lain. Baik. Itu secara pokoknya begitu. Dan dia tidak berubah sebenarnya. Cuma yang berubah adalah pendekatan, strategi mengikut keadaan semasa. Dan untuk makluman lah Ustaz Amri dan juga semua yang sedang mengikuti, sebenarnya KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, sentiasa mengikuti perkembangan ini dan sentiasa ada penambahbaikan. Dan kita melihat munculnya normal baru dalam pendidikan, apa semua itu adalah respon kepada apa yang sedang berlaku. Dia tidak mengubah hala tuju. Saya tidak nampak orang yang mengatakan hala tuju pendidikan negara ni tak jelas. Hala tuju tetap sama, cuma bagaimana strategi yang kita guna, pendekatan yang kita guna untuk nak capai hala tuju pendidikan kebangsaan tadi, itu yang terpaksa disesuaikan. Dan adalah tidak adil kalau kita menggunakan corak yang sama di zaman yang kita kata bukan zaman krisis. Kita ambil corak itu, acuan itu, dan kita letak di zaman krisis. Ada tidak adil. Maka berlakulah apa yang berlaku pada hari ini. Yang apa yang Ustaz sebut. Contohnya kita kata pengurangan jam interaksi. Dan kalau kita lihat pun, WHO memang dalam kajian pun menyebut yang student ni, kalau prasekolah ni, dia hanya mampu 1 jam saja berada di depan skrin sehari. Untuk dia nak kita katalah, walaupun kita biasanya akan lebih. Kita tengok anak prasekolah mungkin ada yang kita panggil 1 jam, 1 jam setengah. Dia cut lah setengah jam kan. Kalau peringkat sekolah rendah, itu lebih kurang 2 jam untuk depan skrin. Sekolah menengah dia lebih bertambah lah. Mengajar pelajar dewasa lebih bertambah. Kemampuan untuk fokus. Jadi mau ataupun tidak, dengan suasana kita hari ini, yang kita tidak ada cara lain melainkan kita kena jalankan juga PDP tadi, cuma kita namakan sebagai PDP R. R tambah R. Yang ini PDP, pembelajaran dan pengajaran itu yang dijalankan di rumah. Di rumah. Jadi bila sebut di rumah, itu dia bukan terikat kepada dalam talian semata-mata. Dia ada offline, luar daripada talian. Dia ada offsite, luar daripada sekolah. Dan dia ada beberapa. Jadi PDPR dipanggil. Jadi mau ataupun tidak, terpaksa mengambil kira situasi itu untuk ditetapkan jam interaksi, jadual. Maka berlakulah apa yang saya ambil sebut, daripada mungkin 3 masa, tinggal 2 masa, tinggal 1 masa.
Dan sebab apa? Sebab kalau kita nak buat lebih daripada itu pun, memang pelajar tadi dia akan hilang fokus dia. Ataupun sekadar guru tadilah, dia seorang-seorang, pelajar dah tak boleh ikut. Yang kedua, bukan sekadar masa jadual tu, dia perlu ada penjajaran kurikulum. Dan itu juga apa yang dibuat oleh KPM, bahagian pembangunan kurikulum. Dia ada penjajaran kurikulum. Bila dah masa pendek, maka macam mana cara kita nak deliver ilmu tadi? Kurikulum, konten. Maka dia ada penjajaran kurikulum. Penjajaran kurikulum ni maksud dia adalah guru tadi boleh memilih mana-mana topik yang dirasakan sesuai pada waktu itu untuk disampaikan. Sama ada digabungkan tajuk ataupun didahulukan tajuk yang penting. Ya. Dan ada kemungkinan tajuk-tajuk yang kita kata tidak susah untuk pelajar. Yang tu tak apa, kita letak tepi dahulu. Kita fokus kepada yang lebih perlu kepada bimbingan. Sebab apa? Sebab kalaulah kurikulum itu kurikulum yang kita kata sama, mesti akhir tahun dia akan selesaikan semua kurikulum tadi dan akan ada macam pentaksiran sebagainya, dia akan menjadi tekanan kepada guru ni. Tekanan satu, jumlah jam interaksi yang makin kurang. Kemudian, dia perlu habiskan sukatan. Jadi macam mana dalam keadaan begitu, dia nak habiskan sukatan. Yang kita bimbang adalah, kebimbangan kita adalah guru-guru ini, bila dia mengejar untuk habiskan sukatan, dia tidak betul-betul kita panggil melaksanakan PDPR yang berkesan. Dia sekadar one way. Okey, dengar, semua pakat dengar, sampaikan. Kemudian selesai. Dia nak habiskan kurikulum. Jadi oleh kerana itulah, tidak boleh tidak, perlu disesuaikan dengan keadaan kita hari ini, dengan pembelajaran secara PDPR, akan disesuaikan dengan jam interaksi, akan disesuaikan juga dengan penjajaran kurikulum. Yang kurikulum tadi ni maksudnya diberi kelonggaran kepada guru-guru yang mengajar melihat apa tajuk yang lebih utama untuk diajar, untuk dibimbing pelajar tadi. Dan saya yakin dalam kurikulum yang banyak itu, kita dapat tahu mana yang kita fikir perlu bimbingan yang lebih, mana yang kita kata lebih mudah pelajar untuk faham. Di situ akan ada penjajarannya, mana guru boleh kedepankan tajuk, lewatkan tajuk mengikut kesesuaian. Dan hari ini juga bukan sekadar itu. Maka hala tuju normal baru pernikahan hari ini pun, malah itu yang sebenarnya dirancang, malah sering dibincangkan sebelum pandemik, iaitu pembelajaran tidak berfokuskan kepada exam oriented kan. Jadi kalau exam oriented ni, dia akan jadi pressure masa ni, sebab dia akan exam akhir tahun, sukatan tak habis. Tapi sekarang tidak lagi begitu. UPSR dah tidak ada kan, PT3 pun tidak ada. Jadi sepatutnya guru dia tidak jadi satu tekanan untuk mesti juga ditamatkan sukatan itu, sebab untuk exam di akhir tahun. So dia ada masa, dia boleh kita panggil dahulukan apa yang dia fikir penting, dan pentaksiran tu berlaku secara kita panggil PBD lah kan. Doktor, ya. ada dua yang saya terlintas ni. Yang pertama, apa reason kementerian mentiadakan exam ni? Dahulu itulah dia punya passion dia, itu dia punya fokus dia. Tapi secara drastik tidak dijadikan itu sebagai indikator. Jadi kalau dulu budak-budak lebih struggle belajar sebab ada exam. Jadi apa indikator pelajar-pelajar boleh perform belajar tanpa exam? So nak tahu apa reason tidak diadakan exam tu, Doktor? Baik, sebenarnya begini, kalau kita melihat kepada kita keluar sikit dari Malaysia dan melihat negara-negara yang luar yang membangun dan sebagainya, memang dalam sistem pendidikan mereka itu tidak dijadikan peperiksaan itu sebagai exam ataupun kita panggil exam oriented lah, kan? Belajar untuk exam.
kecuali di peringkat tertentu sahaja. Sebab belajar untuk exam ni, dia punya kesannya adalah dia pelajar tadi, dia tidak dibangunkan secara potensinya itu secara holistik. Dia hanya menghafal untuk exam. Akhirnya nanti kita akan lihat orang yang memang straight A's, tetapi begitulah dia. Akhlaknya begitu, kita panggil nilai pada dia pun kita tidak ada nilai. Ya. Sebab itulah, dan satu lagi Ustaz, menjadi kejutan kepada ibu bapa ni. So ibu bapa ni, dia akan last kali dia akan tanya, anak dia dapat tempat yang keberapa dalam kelas. Anak dia dapat berapa A. Itu style yang kita warisi. Tapi bila mana tidak lagi ditentukan kedudukan dalam kelas. Tidak lagi, benda tu tidak di-highlightkan. Tidak lagi ada kita panggil anugerah-anugerah yang dapat straight A's untuk PPT3. Dia mak bapak ni dia macam, anak dia dapat. Dia nak juga. Jadi sebab dia makan masa proses tu. Tujuannya adalah supaya pelajar ni dia belajar dan ilmu tadi untuk dapat dibangunkan potensi diri dia. Supaya dia tak letak untuk exam itu. Letak untuk exam, akhir sekali dia habis exam, maka habislah semuanya. Dan macam mana kita nak mentaksir, menilai? Sebab tu dia ada penilaian bilik darjah, taksiran PBD bilik darjah. Secara berterusan, guru yang mengajar, dia dapat lihat pelajar ini, perubahan-perubahan yang berlaku, cara hidupnya di sekolah tadi, itu semua akan termasuk dalam penilaian PBD tadi. Jadi kalau dia dalam sistem pendidikan sekolah rendah menengah ni, exam ni satu je, SPM. Bermula dengan SPM. Lepas tu STPM. Bawah daripada SPM itu sebenarnya dia tidak ada exam oriented sebenarnya. Dia lebih kepada betul-betul kita nak bangunkan diri pelajar itu. Dia mungkin tidak mampu kita panggil menguasai satu-satu subjek, tetapi dia boleh dibangunkan potensi dia dalam aspek yang lain. Ada pelajar yang memang lemah subjek. Maksudnya dia nak menghafal lemah, tetapi dia mahir dari sudut kreativiti. Soal di sekolah dalam bab contohnya melukis mural, maka dia boleh menyumbang di situ. Maka di situ ada kredit untuk diri dia. Kalaulah nak diambil aspek itu sahaja, kita panggil peperiksaan, dia akan ketinggalan. Padahal dia ada kekuatan lain. Dari aspek kepimpinan, dari aspek kesukarelawan. Banyak aspek dipelajari nak dibangunkan. Jadi exam tu bila ditiadakan, guru boleh fokus kepada membangunkan pelajar ni. Kalau tidak, saya yakin guru sendiri pun sebenarnya terganggu dengan exam tu. Apa persiapannya? Akhirnya apa yang dibuat adalah latih to be. Latih to be ni adalah menjawab berulang-ulang kali, berkali-kali. Akhirnya dijawab dalam peperiksaan. Dapat jawab dalam exam. Dapat A, full A. Dapat A, full A. Apa kesan pada pelajar? Habis exam dia akan tutup buku tu. Dia akan tutup buku tu, dia akan tinggal, malah dia bersepah. Ada yang buang buku tu merata-rata. Selesai untuk exam. Jadi bila ditiadakan exam ini, dengan harapannya, fokus guru-guru yang mengajar itu adalah untuk membangunkan potensi pelajar tadi. Secara holistik lah yang kita sebut dalam falsafah pendidikan kebangsaan tu Ustaz. Jadi jangan kita melihat bila exam tak ada ni satu kekurangan, tidak. Malah saya sendiri pun merasakan penilaian tu boleh berlaku banyak cara pun. Latihan-latihan dalam kelas pun boleh. Kan kalau kita nak melihat latihan-latihan tu mana pelajar yang faham, tak faham. Cara kita bersoal jawab dalam kelas. Kemudian kita nak nilai pelajar tadi. Macam mana dia berhadapan dengan guru. Maksudnya kalau diminta guru mengulas, dia boleh menyebut, oh pelajar ni macam ni, pelajar ni macam ni, macam ni kan. Itu semua tu adalah sebenarnya satu proses penilaian, pentaksiran pelajar. Okay, jadi tujuannya supaya kita tak discriminate pelajar yang dilihat macam tak ada A,
dia seolah tidak ada potensi dalam kehidupan dia. Dia tidak ada masa depan. Kan? Sebab kita based on exam. Kita jaga betul-betul yang dapat A ni. Kita memang groom dia, kita buat kelas tambahan. Ini naikkan nama sekolah. Tapi pada masa yang sama, golongan ni yang sebenarnya boleh dibangunkan dari aspek yang lain, dia terabai. Jadi, cuma macam mana pun last kali kena discriminate juga. Itu yang sampai SPM tu. SPM. Bila tingkatan 4, barulah dia sebenarnya fokus untuk exam. Tapi tempoh yang diberikan daripada prasekolah sampai tingkatan 3 itu satu tempoh yang sangat panjang sebenarnya. Yang sebenarnya berlaku proses pembelajaran pendidikan berterusan sampailah tingkatan 4 itu, makna dia difahamkan memang dia telah faham yang dia tingkatan 5 nanti akan dinilai, maksudnya akan ada peperiksaan yang akan menentukan macam mana hala tuju dia selepas pendidikan di sekolah. Jadi Ustaz begitu Jadi kalau nanti kita kata okey, nampak memang sangat berkesan apa yang dijelaskan tu. Dan saya sangat mengalu-alukan pada ibu ayah kalau ada yang nak bertanya yang lebih detail, lebih spesifik, boleh tulis dekat ruang komen. Kita akan tanyakan kepada doktor. Cuma doktor, apakah nasihat doktor kepada guru baru, kan, guru swasta yang kurang dapat pendedahan teknik pembelajaran dalam musim era pandemik ni? Jadi apakah poinnya, apa yang patut mereka kena buat dengan model pendidikan alaf baru ni doktor? Sebab macam contoh Ana bawa ada guru-guru kan. So kita nak pantau apa? Sebab macam dulu doktor, cikgu ni ada mindset mengajar ikut syllabus. Okey, lepas tu latih to be. Lepas tu latihan tu orientasinya untuk exam. Akhir budak-budak tu score, yang tak score buat intensif. Itu model yang kita faham. Tapi bila doktor kata sekarang ni tak ikut syllabus, fleksibel, boleh awalkan topik belakang, boleh kemudiankan topik susah. Jadi apa sebenarnya indikator ataupun tata cara yang doktor boleh share untuk guru baru dan guru swasta? Terutama guru Ana doktor yang ada dalam grup ni doktor, dalam live kita ni. Silakan doktor. Terima kasih Ustaz, bagus terutamanya kepada guru-guru lah Satu kajian yang dibuat di sebuah universiti awam menunjukkan kemahiran guru dalam menggunakan peralatan IT untuk pembelajaran secara dalam talian ni sekitar, yang menguasai itu sekitar 50 ke 60% sahaja. Jangan kata guru swasta, sekolah swasta, pendidikan swasta, guru yang berada di arus perdana, KPM sendiri pun sebenarnya masih ramai yang baru mula belajar dengan apa yang sedang berlaku. Saya cuba undur ke belakang sedikit kan, kalau kita lihat awal-awal PKP bulan Mac, April, kebanyakan guru dia guna apa? WhatsApp. Telegram. Bayangkan nak mengajar guna WhatsApp, student ada 30 lebih orang tapi itu yang kemahiran yang ada. Tapi alhamdulillah, maksud itu kita kata tadi, kita perlu bertoleransi kerana kita faham itu isu yang baru dan guru tidak pernah didedahkan pedagogi pandemik, zaman pandemik. So dia sedang kita panggil menyesuaikan diri dia dan menyesuaikan kaedah teknik dia dengan apa yang sedang berlaku. Guna WhatsApp, Telegram. Kemudian mula KPM mula tekankan Google Classroom. Kena ada Google Classroom, dari situ boleh letak tugasan, pelajar boleh hantar tugasan, dia boleh tengok video. Kemudian datang lagi, kita kata dia ada satu lagi, kita boleh buat secara interaksi. Datanglah kita panggil Meet, Google Meet, datang Zoom, Teams, kan? Jadi sebenarnya apa yang berlaku ini sebenarnya dia bukanlah tiba-tiba saja guru ni jadi perfect. Mereka belajar peringkat demi peringkat, melihat kekurangan itu bagaimana nak ditampung. Maka sama juga kepada guru-guru yang baru terjun dalam bidang pendidikan, terjun pula zaman pandemik. Dia satu kejutan macam mana nak mengajar, nak mengajar dalam keadaan pelajar tidak ada depan kita secara bersemuka. Maka tidak boleh tidak
Pertama, guru tu sendiri kena ada kesedaran untuk explore. Sebab kalau kita panggil digital tools ni, pembelajaran secara digital ini ataupun kita panggil IT ni, dia bukanlah kompleks. Dia bukanlah terlalu kompleks. Dia boleh dipelajari. Kalau kita Google Meet, Zoom tu sangat simple. Kan boleh dipelajari, cuma kemahuan untuk meningkatkan kemahiran diri itu ada ke tidak. Dan kita boleh lihat, saya sendiri pun ada yang saya belajar melalui YouTube. Cara nak cipta ini dalam Google Classroom. Cara nak buat Google Form. Cara nak jadikan Google Meet tu lebih interaktif. Dan belajar secara YouTube je. Dan Alhamdulillah hari ni banyak kita panggil sumber-sumber untuk kita tingkatkan kemampuan dan kemahiran kita. Itu untuk guru-guru lah. Sebab guru-guru ni lah yang sebenarnya tu yang saya sebut di awal tadi, makna autonomi guru tu. Guru ni sebenarnya mereka lebih tahu apa pendekatan yang terbaik untuk anak murid dia. Ustaz Khairul Amri sebagai kita panggil pengurus, pengarah urusan di Sekolah Syakirin, mungkin memberi idea. Memberi idea dan beberapa kita panggil cadangan, pandangan, tetapi akhirnya pelaksana tu sangat penting. Guru tu sendiri nak terjemahkan hasrat pihak pentadbir, pengurus sekolah tadi kepada pelajar. Maka dia yang lebih perlu memahami apa medium yang paling sesuai. Dan pelajar kita yang berbeza-beza. Alhamdulillah Ustaz, kita mungkin berada di satu kawasan yang sukarlah kita nak jumpa pelajar yang tidak ada akses internet. Tak tahulah kalau mungkin ada kan, tapi dalam keadaan begitu, pendekatan yang kita guna sesuaikan secara begitu. Dan Ana pun nak bagi cadangan kepada guru-guru kita supaya kita tidak, yang bukan di arus perdana lah, yang bukan bawah KPM, perlu juga mengikuti perkembangan semasa. Apa yang sedang berlaku di pendidikan kebangsaan ni. Sebagai contoh, adakah guru-guru pernah merujuk manual PDPR tahun 2020 Oktober, yang dalam itu diberikan beberapa saranan dan cadangan. Kemudian daripada kekurangan itu, awal tahun ni pula, tak pasti awal tahun Januari atau Februari begitu, dikeluarkan pula manual PDPR 2.0 dengan menambah baik apa yang terdapat dalam PDPR 1.0. Malah ada jadual sekali Ustaz, jadual yang dicadangkan. Contohnya, setiap lepas setengah jam mesti ada break 1 ke 5 minit. Apa itu yang nak buat? Dan begitu juga kalau subjek itu 1 jam, kita tak akan mengajar 1 jam. Di situ dia ada tutorialnya. Tutorial maknanya kita mengajar mungkin 15 minit, 20 minit. Selebihnya ada tugasan lain yang dibuat dalam tempoh itu. Sebab kalau Ustaz Amri ingat kan, saya pun alami benda yang sama. Di awal-awal PDPR, bebanan yang berlaku adalah banyak kerja rumah pelajar. Semua guru tu bagi lembaran kerja buat, sampai yang terbeban tu ibu bapa. Bukan pelajar. Ibu bapa. Sebab guru dia akan follow up kepada ibu bapa. Pastikan anak tuan-tuan menghantar. Jadi yang pressure, yang stres ibu bapa. Dan benda tu sebenarnya sampai kepada kementerian dan dibincangkan. Akhirnya dibuat keputusan, kalau ada tugasan lembaran latihan dibuat pada waktu itu. Waktu interaksi. Cuma waktu untuk kita ambil setengah jam untuk kita deliver dan berbincang, kemudian berikan dia contohnya setengah jam lagi untuk dia buat latihan. Ketika itu guru ni on call ataupun guru online tetapi tak cakap pun. Ditunggu respon je. Kalau ada pelajar tak faham, tanya, dia akan respon. Habis pelajaran tu, habis. Mana sebelum pelajaran tu masing-masing dah boleh check latihan. So dia tidak ada macam kita panggil buat di rumah, esok hantar. Esok hantar, apa yang berlaku adalah bila guru-guru ni balik ke sekolah, dia kata habis PKP, ulang semula Ustaz. Seolah macam secara online tu, pelajar
tak tahu apa. Dia terpaksa ulang daripada awal. Itulah berlaku bila mana kita tidak mengambil kira pandangan-pandangan apa yang sedang berlaku di peringkat apa. Dan KPM sebenarnya Ustaz memang follow benda tu. Cuma kalau kita nak mencari kesempurnaan, susahlah. Kalau kita tengok respon berapa, respon orang ramai akan ada yang sentiasa tak puas hati. Komplain macam dalam talian ni, mana semua orang mampu line apa nak beli data, mana lagi betul lah kajian menyebutkan dalam 6.5 juta student tu hanya 4 juta begitu sahaja yang ada laptop, lebih kurang begitulah. Yang selebihnya tidak ada komputer. 70% lebih kurang tahu. 70% daripada 6.5 juta pelajar itu 70% sahaja yang ada komputer, selebih tidak ada. Jadi kesesuaian cara nak menyampaikan ilmu. Dan dalam modul PDPR juga diberikan beberapa cadangan. Tidak semestinya pembelajaran itu secara dalam talian saja, Ustaz. Dia ada banyak cara, beberapa alternatif yang kita boleh guna dalam mencapai objektif dalam pendidikan itu. Jadi sebab itulah untuk guru-guru yang mendengar, memang saya sarankan cuba download modul PDPR 1.0 dengan 2.0 yang terbarulah untuk kita lihat, untuk membantu kita dalam menyampaikan. Dan yang kedua, kalau kita lihat hari ini, banyak guru yang kreatif. Dijadikan PDPR itu, pembelajaran online itu sesuatu yang lebih interaktif. Maka dimasukkan elemen-elemen, contohnya quizzes, Kahoot, yang kuis secara online, yang sebenarnya itulah tarikan pelajar untuk belajar. Dia kalau one way saja, Ustaz, memang kita boleh tengok muka dia sahaja di situ. Dia entah ke mana pun tidak tahu. Memang problem yang sangat besar PDPR adalah pemantauan dan fokus. Kita tak boleh pantau apa sedang berlaku pada dia. Walaupun dia tengok kita, tapi dia tengok skrin kat sebelah tu. Cerita kena dia main game. Kita pun bagus pelajar ni tengok kan. Jadi nak tengok dia ada sama kita tidak, bila kelas habis dia tak keluar-keluar. Dia duduk ada je situ muka dia. Jadi itu semua yang dewasa lah. Tapi kalau yang sekolah rendah ni mungkin, menengah ni mungkin lain sikit lah caranya. Jadi Dr. Jennik, kita sambung poin tadi tu Doktor. Tadi untuk guru kita dah faham. Secara rumusannya pertama, cikgu kena lebih bersedia dan lebih daya kreatif dalam nak menarik dan menyesuaikan pendidikan pandemik ni lah. Satu. Yang kedua, rujuk dengan manual yang telah disediakan oleh pihak kementerian sebagai panduan lah. Yang kedua Doktor, okey. Dulu mindset pelajar ataupun attitude pelajar ni, cikgu yang prepare, pelajar-pelajar dengar je ilmu yang cikgu ajar, kan? Menyebabkan cikgu yang larut malam study untuk mengajar besok, pelajar-pelajar ni tidur ataupun main je kan. Kerja nak pergi sekolah, buat latihan kan, sedut je ilmu yang guru ajar. Jadi macam mana pula untuk kondisi pelajar, Doktor? Apa nasihat Doktor dalam situasi pelajar yang mungkin mendapat guru yang mungkin tak kreatif, menyebabkan dia rasa tak sampai penyampaian tersebut? Ataupun yang kedua tentang isu adab. Pelajar-pelajar ni menipu dengan kemahiran dia lah. Menipu, tak jaga adabnya kan, pakaian dia. So apa nasihat Doktor dalam isu ni, Doktor? Baik, tadi kita cakap soal guru. Sekarang ni kita murid pula kan. Murid pula. Lepas ni parent, Doktor. Murid lepas ni pula untuk dia, parent, apa yang parent yang kena buat persiapan untuk parent pula? Okey, untuk murid ni dia level dia pelbagai lah. Prasekolah, cara dia sekolah rendah, sekolah menengah. Tapi kalau yang mengajar murid yang dewasa, itu lebih mudah sebab dia ada kesedaran sendiri untuk belajar. Okay. Beza dengan sekolah rendah. Sekolah rendah ni dibimbing untuk belajar. Sekolah menengah ni, dia pertengahan tu. Ada yang dah ada kesedaran belajar, ada yang masih lagi mencari rentak untuk belajar. Baik. Semua tu sebenarnya mempengaruhi pedagogi yang berlaku lah. Cuma untuk diri pelajar tadi,
kita ni nak cari keberkatan ilmu. Bila keberkatan ilmu ni, walaupun belajar secara PDPR, pembelajaran dan pengajaran di rumah, secara dalam talian ataupun luar talian, ataupun guru beri modul untuk dibuat, atau guru beri rakaman untuk dia lihat di rumah, macam-macam cara lah. Atau drive thru, mak bapak singgah ke sekolah ambil bahan buat balik, lepas tu minggu depan mak bapak hantar, contohlah kan. Banyak caranya. Soal pertama, soal keberkatan. Murid ni kena ingat, ilmu ni dia bukan main-main, tidak. Ilmu ni sesuatu yang akan memberi manfaat dalam kehidupan kita. Maka bila kita cakap soal keberkatan, pertama, betulkan niat belajar tu. Jangan kita rasa belajar tu satu keterpaksaan. Tidak. Belajar tu tanggungjawab kita. Kalau kita tidak dipaksa belajar, kita tidak akan belajar. Maka belajar itu proses dalam kita membina diri kita, memperbaiki diri kita. Niatkan begitu. Supaya Allah Ta'ala jadikan ilmu yang kita dapat, dia ada keberkatan, memberi kesan, bekas pada diri kita. Yang kedua, untuk nak dapatkan keberkatan, tadi niat. Yang kedua, mendapatkan keberkatan itu juga dari sudut adab. Nanti yang Ustaz Amri sebut ni. Ada yang memang kita masuk kelas, bila kita suruh buka video, buka kamera dia, terkejut. Tengok rambut dia, tu dia macam alley cat macam tu. Dia tak sikat, tak apa, mungkin baru mungkin tidur. Rambut gitu kan, baju pun selekeh. Mana adab dia? Ilmu ni sesuatu yang sangat berharga. Dan kita perlu serius dalam ilmu. Serius maksudnya kita ada persiapan emosi, persiapan fizikal, persiapan mental untuk belajar. Kita tengok student yang kemas, duduk dengan pakaian sopan. Kita tahu dia betul-betul nak belajar. Dengan yang mata merah, rambut tak sikat, dia macam terpaksa. Mungkin barangkali mak ayah dia kejut, terpaksa. Ini sudah akan menentukan keberkatan ilmu. Dan kalau kita lihat lebih daripada itu, hubungan kita dengan guru. Hubungan kita dengan guru. Secara dalam talian, walaupun kita kata tak duduk bersemuka depan guru, ada ketikanya kadang-kadang bila kita buat sesuatu yang sebenarnya guru tu dia jadi macam sesuatu yang kita panggil tidak selesa lah untuk diri dia. Atau dia sebenarnya itu memberi kesan kepada keberkatan guru, ilmu yang kita dapat. Soal exam apa semua itu kemudian. Kita nak, dan kita nakkan pahala ilmu itu. Jadi untuk pelajar ni, ingat kita belajar itu untuk kita nakkan ilmu yang berkat, yang akan mengubah kehidupan kita, memberi kebaikan kita. Pada masa yang sama, kita belajar itu mendapat pahala. Dan pahala tu kita nak bawa ke akhirat. Jadi, jangan anggap belajar itu terpaksa, main-main, sambil lewa. Tidak. Kalau dapat bersihkan diri, pakai yang kemas. Kalau dapat berwuduk, duduk, mulakan dengan niat betul. Bismillah, mulakan kelas. Itu sebagai usaha kita. Itu untuk pelajar lah kan, Ustaz. Jadi kalau untuk ibu bapa nak sambung terus ke macam mana? Untuk ibu ayah, apa yang sepatutnya, sebab isu mak ayah ni jadi terbeban pula. Dia yang kena ngajar, dah lah dia tak pandai matematik. Kemudian anak ramai, masalah gadget, kena pergi sekolah drive tu ambil homework kan, ambil dia punya kerja-kerja buku semua tu. Jadi apa yang sepatutnya doktor, tanggungjawab ataupun peranan ibu ayah, dan apakah nasihat supaya mak ayah baik ni itulah saya nampak pun kadang-kadang macam terlalu punggak pada mak ayah pun ya. Kan cikgu macam dah ada banyak space time ataupun macam dah free, dah kurang komitmen dia. So apa yang sepatutnya doktor? Okey, apa yang Ustaz Amri sebut tu, itulah antara rumutan ibu bapa lah. Sekarang ni kalau kita lihat banyak rumutan itu dari aspek terbeban tugas guru tu ke atas ibu bapa. Mana ibu bapa tu macam mengambil sebahagian tugas guru di rumah. Itu pandangan ibu bapa lah, dan kita kena lihat ibu bapa ni pun dia pelbagai komitmen. Ada ibu bapa yang memang suami isteri kerja. Bila kerja dia dah balik letih,
Tiba-tiba anak dia tunjuk lagi kerja-kerja kena buat, esok kena hantar, dia memang tak dapat nak beri fokus. Ada yang ibu yang suri rumah sepenuh masa, yang dia memang boleh beri masa. Jadi macam-macam realiti ibu bapa ni lah dalam menghadapi pendidikan secara dalam talian. Cuma perkara yang penting yang perlu ibu bapa tahu ataupun kan tahulah kita dapat lakukan untuk membantu anak kita belajar ni, kita ambil satu kaedah, ma la yudraku kulluhu la yutraku julluhu. Sesuatu yang kita tidak dapat lengkap sempurna, janganlah kita tinggalkan yang terbaik yang kita boleh buat. Jadi kita lihat apakah bentuk sumbangan yang boleh kita berikan ke arah mendidik anak kita. Dia ada dua. Pendidikan ni ada formal dan tidak formal. Pendidikan formal tu apa yang guru ajar. Kan? Apa yang guru ajar. Daripada prasekolah sampai sekolah IPT ataupun pasca IPT, itu formal. Satu lagi pendidikan adalah pendidikan tidak formal. Yang pendidikan tidak formal ini adalah belajar daripada persekitaran. Of course lah, keluarga dia, sekarang dia. Kalaulah kita tidak mampu mendidik pelajar tadi dalam pendidikan yang formal, matematik sekarang ni pun susah. Anak saya sekolah rendah darjah 5-6 tanya soalan matematik. Dulu kita sangat matematik ni cair, tapi terkejut juga dengan istilah yang kita tak faham. Baik. Kadang-kadang kalau rajin kita cari, kalau tak rajin kita kata esok nanti tanya cikgu. Kan? Tapi pada masa yang sama, guru masih boleh mendidik anak-anak ini pendidikan tidak formal. Pendidikan tidak formal ni pun sebenarnya berkait secara tidak langsung dengan pendidikan formal. Contoh, ada adab dalam rumah. Solat berjamaah yang betul, solat yang betul. Malam ni kita ada khusuf, solat sunat khusuf, gerhana bulan. Tadi pun kita buat solat sunat khusuf dengan kita sebenarnya sedang mengajar anak kita secara tidak formal. Bagaimana melaksanakan. Dan dalam silibus ada, cuma mungkin tak sampai lagi. Jadi sama juga apa yang dilihat di televisyen. Kan? Kadang-kadang mak bapak ni dia lebih mendahulukan kehendak diri dia nak tengok movies. Kan? Ada movie yang memang membantu dari sudut pendidikan tidak formal, tapi sukarlah. Tapi apa salahnya kita beri ruang kepada anak tadi dengan kita buka rancangan-rancangan yang membina intelektual dia ataupun membina kerohanian dia. Intelektual ni mungkin ada saran untuk budak-budak yang berbentuk membina intelektual dia kan, ilmu dia, ataupun siaran cerita-cerita kartun yang membina nilai pada diri dia, ataupun TV pendidikan, beri ruang dia untuk tengok. Cuma TV pendidikan ni rasanya lebih sesuai untuk yang peringkat menengah. Kat rendah ni dia tak suka sangat yang skema. Dia suka yang macam main-main, dia panggil didik hibur. Sambil-sambil dia seronok, dia dapat sesuatu. Jadi ini yang sebut, mak bapak, betul kita tak mampu nak follow pendidikan formal anak-anak ni. Tetapi kita mampu memberikan pendidikan tidak formal kepada anak-anak. Jadi sesuatu yang kita tak dapat beri, jangan kita tinggal semuanya. Kita ada satu aspek lagi yang saya yakin pendidikan tidak formal ini banyak beri kesan dalam kehidupan anak berbanding dengan pendidikan formal. Sebab pendidikan formal ni dia belajar tu kadang-kadang terpaksa kerana cikgu, kerana mungkin ada ujian. Tapi pendidikan tidak formal ni berterusan yang akan mengacuankan dia, siapa dia. Jadi yang ini yang saya harapkan daripada ibu bapa ini, jangan kita terus menjadikan kita panggil ni PDPR ni membebankan peranti lah tak boleh nak masa. Sebenarnya kita ada sumbangan dari sudut yang lain. Adakah kita menjalankan sumbangan itu? Membina pelajar, potensi pelajar dari sudut yang ibu bapa boleh buat. Kerohanian yang saya nampaklah, aspek kerohanian dia di rumah. Aspek nilai, aspek ibadat. Yang semua itu boleh dibina oleh ibu bapa. Sebab itu juga pendidikan. Yang malangnya hari ini,
yang ibu bapa yang langsung lepas tangan. Dahlah dia tahu pelajar dia tidak ke sekolah, dahlah dia tahu pelajar dia ni tak serius belajar PDPR secara online atau offline, kemudian dia tidak pula backup dengan pendidikan yang tidak formal, Formal. menyebabkan pelajar ni langsung hilang arah. Last kali disalahkan KPM kerana tidak fokus, tidak hilang hala tuju. Sebenarnya kita kena lihat dua-dua pihak lah. Apa yang KPM buat dan apa yang kita boleh buat. Sebab itulah Ustaz sesuatu yang sangat penting dalam bidang pendidikan ni adalah dalam kita menjayakan pendidikan era pandemik ini, perlu pihak sekolah untuk buat sesi libat urus bersama dengan ibu bapa. Maksudnya, libat urus, maksudnya ada perbincangan dan persefahaman antara sekolah dan ibu bapa. Pertama, ibu bapa faham apa yang tindakan sekolah buat. Dan yang kedua, sekolah faham apakah kekangan ibu bapa. Dan yang ketiga, ibu bapa faham apa tanggungjawab yang dia boleh buat untuk membantu keadaan tersebut. Jadi, bila sesi libat urus berlaku, ibu bapa ni dia akan secara kita panggil terbuka lah, willing to lah untuk nak buat. Tetapi bila kita tak libatkan ibu bapa, ini yang dia komen ni. Ya, betul. Komen tak betul, ni tak betul, tak betul. Tapi bila kita panggil dia, kita bincang dengan dia, mungkin dia tak keluar ayat tu pun. Dia sendiri pun tidak ada idea sebenarnya. Tak ada idea. Jadi, dalam kita nak buat satu tu, penting pihak sekolah libatkan ibu bapa dalam perbincangan, pandangan, paling tidak saling faham memahami apakah tanggungjawab masing-masing. Paling tidaklah sebab isu yang paling utama adalah bila mana ibu bapa dia lepas tangan pendidikan, full pendidikan itu kepada pihak sekolah. Jadi dia bila mana pelajar tidak pergi sekolah, dia lihat pendidikan tidak berlaku. Padahal pendidikan tidak formal sebenarnya lebih membekas pada diri pelajar tadi berbanding dengan pendidikan formal. Dengan pendidikan formal terhad. Sebab itulah Ustaz banyak lagi isu tentang ataupun kita panggil fokus ibu bapa boleh buat. Cuma apa yang saya sebut ni yang paling utamalah yang saya lihat yang agak terabai. Sebab kita duk bincang pendidikan, kita masukkan pendidikan formal. Pendidikan tidak formal, apa yang kita buat? Sejauh mana kita fokus? Jadi yang ini kena ibu bapa kena fokus betul-betul supaya dia boleh backup banyak perkara dalam diri pelajar tadi. Baik, Ustaz. Terbaik Doktor, cantik. Terima kasih atas segala pencerahan, tunjuk ajar, guideline yang sangat bermanfaat. Dan biasanya slot kita ni Doktor ditonton semula oleh mak ayah. Di waktu live ni respon sebelum-sebelum ni banyak mak ayah yang bagi feedback mereka tengah kelas mengaji kan, dia monitor kelas malam anak-anak waktu pukul 9 ni lah. Jadi insya-Allah Doktor, jadi sebagai kesimpulan apakah rumusan yang boleh Doktor simpulkan dan terus penutup akhir untuk slot kita pada malam ini? Boleh Doktor baca doa? Maksudnya Doktor bagi kesimpulan dan tutup dengan doa. Boleh insya-Allah. Macam inilah apa yang saya nak sebut adalah yang pertama, kita saling faham memahamilah tanggungjawab masing-masing. Yang guru-guru dia faham tanggungjawab dia, amanah dia untuk menyampaikan ilmu dan dia pun mendapat gaji kerana itu, dan dia bertanggungjawab depan Allah untuk perkara tersebut. Dan untuk ibu bapa, dia juga faham apakah tanggungjawab dia sebagai ibu bapa untuk memastikan pendidikan anak itu berlaku dan berterusan. Dan dia juga akan, ibu bapa juga akan ditanya di depan Allah Subhanahu Wa Taala akan perkara tersebut. Jadi kita ni bila dah faham yang itu, maka apa yang boleh kita buat adalah kita cari jalan, cari ikhtiar untuk kita buat yang terbaik yang kita mampu. Jadi janganlah kita main blame game, saling salah menyalahkan. Sebab dia tidak akan menyelesaikan apa-apa. Kita menjadi orang yang mencari solusi, bukannya orang yang terus membina persepsi. Kita cari solusi.
betul sekolah sedang menghadapi masalah itu, so apa cadangannya, apa solusinya. Ya. Jangan terus bina persepsi dalam arti kata ni macam ni lah, yang sekolah ni tak serius lah apa, bayar yuran, tapi itu membina persepsi yang negatif. So berikan solusi daripada terus kita membina persepsi. Persepsi ini sesuatu yang tidak tepat sebenarnya. Jadi itulah harapannya, kita saling bantu-bantu. Dan untuk pendidikan di peringkat swasta, saya sangat menyarankan supaya tidak ketinggalan dari sudut perubahan yang berlaku untuk terus mengikuti pendidikan arus perdana dari sudut pendekatan strategi. Dan di sudut konten mungkin swasta dia ada autonomi sendiri untuk membina kurikulum dia. Tapi di sudut strategi pendidikan, pedagogi itu standard sebenarnya. Mana-mana pun akan menggunakan pedagogi. Pedagogi itu standard, boleh terpakai untuk semua. Jadi cuba follow yang itu dan ikut supaya kita tidak ketinggalan. Okay, jadi saya ucap terima kasih banyak kepada pihak Sekolah Asyakirin yang saya nampak sangat serius dalam bidang pendidikan. Kalau boleh fokus setiap bulan program yang sebegini, mungkin banyak lagi sebenarnya manfaat yang akan diperolehi, bukan sahaja pihak guru tapi juga pihak ibu bapa lah yang kita harapkan. Okay, jadi apa yang saya kongsikan malam ni hanyalah sekelumit sahaja daripada banyak perkara yang sebenarnya boleh kita bincangkan berkaitan dengan pendidikan ini. Jadi ampun dan maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Mudah-mudahan ada manfaatlah untuk saya yang berkata-kata ini, pihak sekolah, ibu bapa dan juga anak-anak pelajar yang sedang mengikuti program ini. Wallahu a'lam. Jadi saya bacakan doa, insya-Allah sama-sama kita aminkan. Mudah-mudahan Allah perkenankanlah segala hajat dan permintaan kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya muallima Ibrahim al-hikmata 'allimna wa ya mufahhima Sulaiman fahimna fafahamnaha Sulaiman wa kullan ataina hukman wa ilma wa sakharna ma'a Dawud al-jibala yusabbihna wa tayr wa kunna fa'ilin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir umurana wa umura muallimina wa umura auladina wa umurana jami'an ya arhamar rahimin. Allahumma yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak-banyak kepada Al-Fadhil Ustaz Dr. Khairul Anwar atas kupasan yang sangat menarik dan mencapai objektif kami dengan tajuk Pendidikan Era Pandemik, Toleransi Tanpa Kompromi. Dan juga terima kasih kepada semua ibu ayah yang sentiasa follow, share, menonton daripada awal sampai habis program, dan juga semua guru-guru, anak-anak yang menonton pada malam ini. InsyaAllah kita akan bertemu lagi seperti biasa pada bulan depan dengan topik yang mungkin yang lain. Dan terima kasih banyak Doktor. Itu saja. Jumpa lagi. Aku qouli hadza wa astaghfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.